Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid sekalian. Pada hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu 6.2 campuran. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan maksud campuran dan juga menjelaskan 6 kaedah pengasingan campuran. Okey, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tentang campuran, jom kita ingat kembali apa itu unsur. Okey, jadi apa itu unsur? Okey, unsur ialah bahan yang paling ringkas yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Okey, apa contoh unsur? Ada 118 unsur yang terdapat di dalam jadual berkala. Seperti apa? Oksigen, hidrogen, sulfur, karbon dan sebagainya. Okey, sekarang mari kita sama-sama kenal pasti apa itu campuran. Okey, jika unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja, campuran pula ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal sahaja. Jadi maksudnya campuran ni dia terdiri daripada dua atau lebih jenis atom yang bercampur secara fizikal. Okey, bukan dua atau lebih atom dua atau lebih jenis atom yang bercampur secara fizikal. Okey, kata kunci di sini ialah dia lebih daripada dua jenis atom dan dia juga bergabung secara fizikal. Okey, tiada ikatan kimia antara komposisi-komposisi yang membentuk campuran. Sebab apa? Sebab unsur-unsur atau sebatian-sebatian di dalam campuran hanya bercampur. Dicampur je. Okey, contohnya kita ada udara. Okey, udara ialah campuran oksigen iaitu sejenis unsur, campuran nitrogen sejenis unsur, campuran karbon dioksida iaitu sejenis sebatian, campuran wap air iaitu sejenis sebatian. Okey, contoh lain apa lagi? Kita ada air laut, tanah, air sirap, air cendol dan sebagainya. Okey, sifat kimia bahan yang dicampur juga adalah tidak berubah. Okey. Okey, cuba murid-murid tengok gambar ni pula. Okey, ini gambar apa? Okey, ini ialah gambar ABC. Okey, sedap kan? Okey, apa bahan yang ada dalam ABC ni? Okey, kita ada aiskrim. Okey, kita ada aiskrim kat sini. Kita ada jagung, ada jeli, ada kacang merah. Lepas tu kita ada nampak ada susu. Okey, susu cair. Okey, ABC merupakan salah satu contoh campuran. Okey, sebab apa? Sebab aiskrim, jagung, jeli, kacang merah, susu cair, dia hanya bercampur secara fizikal. Okey, dan boleh dipisahkan secara fizikal juga. Okey, setiap bahan dalam tu mengekalkan sifat masing-masing. Maknanya kamu boleh terus kenal pasti. Okey, yang mana jagung? Okey, inilah jagung. Yang mana ais? Okey, ni ais. Yang mana jeli? Okey, ini jeli. Okey, dan sebagainya. Okey, untuk lebih faham, kita tengok pula gambar ni. Okey. Okey, katakanlah setiap Lego ni dia mewakili atom. Okey, mewakili atom. Okey, ada berapa unsur di dalam gambar ni? Kita ada berapa unsur? Okey, kita ada 5 unsur. Okey, Lego merah, okey, atom ataupun kita cakap sebagai atom merah, dia menghasilkan unsur merah. Okey, atom hijau, sini atom hijau, dia menghasilkan unsur hijau. Atom putih menghasilkan unsur putih. Okey. Lepas tu kita ada ini atom kuning. Ni pula gabung dua ni. Ni kita panggil molekul kuning menghasilkan unsur kuning. Dan ini pula ialah unsur biru.
Okey, cuba kita tengok unsur biru ni. Unsur biru ni dia ada 3 atom yang terikat secara bersama. Okey. Jadi bila dia terikat secara bersama, kita sebut dia sebagai bergabung secara kimia. Okey, ada ikatan kimia yang mengikat setiap atom. Jadi unsur biru tu adalah terdiri daripada molekul biru. Okey, ingat lagi tak masuk molekul? Molekul terbentuk apabila 2 atau lebih atom, okay, tak kisahlah dia sama jenis ke, tak sama jenis ke, berpadu secara kimia. Okay, kalau ada 2 atau lebih atom berpadu secara kimia, kita panggil sebagai molekul. Okay, dalam kes unsur biru ni, atom-atom tersebut adalah sama jenis. Okay, sama jenis. Jadi, ia masih dikenali sebagai unsur biru. Okey, jika 2 atau lebih jenis atom, okey, 2 atau lebih jenis atom berpadu secara kimia, dia tak jadi unsur, tapi kita panggil sebagai sebatian. Okey. Kita tengok pula gambar kedua. Okey, ni gambar kedua. Okey, nampak tak unsur-unsur tadi? Okey, unsur-unsur tadi dia hanya bercampur secara fizikal. Okey, kita ada 5 unsur, saya campurkan dia. Okey, jadi ini kita panggil sebagai campuran. Okey, setiap atom dan molekul mengekalkan ciri masing-masing. Okey, nampak ya? Ni molekul biru tadi. Okey, dia campur je. Okey, ni atom merah. Ni atom kuning, tu atom hijau, ini atom putih. Okey, dia hanya bercampur. Okey. Okey, kita tengok pula gambar seterusnya. Okey, ini pun adalah contoh campuran. Okey, dalam campuran ni dia ada unsur, okey, dan juga ada sebatian. Okey, ada unsur dan sebatian yang bercampur secara fizikal. Okey, kita ada unsur hijau, sini unsur hijau. Okey, ini pula sebatian merah biru. Okey, dan ini pula adalah sebatian merah biru hijau. Okey, tapi dia hanya bercampur. Okey, campuran ni kita boleh cakap kalau analoginya sebagai masyarakat lah. Okey, dalam masyarakat ada orang bujang, okey, yang kita wakilkan sebagai atom. Okey, ada orang bujang perempuan, kita ada bujang lelaki. Bercampur, berkawan. Okey, ada juga orang yang sudah berkahwin. Okey, kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Okey, kalau orang berkahwin ni maksudnya ada ikatan antara dia dengan pasangan-pasangan dia. Okey, maksudnya kalau orang berkahwin ni kita boleh sebut sebagai sebatian lah. Okey, jadi dalam satu masyarakat semuanya berkawan, bercampur. Okey, orang bujang berkawan dengan orang berkahwin, dia hanya bercampur. Okey, jadi macam tu juga dengan campuran. Dalam campuran ada unsur, ada sebatian yang hanya bercampur secara fizikal. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada kaedah pengasingan campuran. Okey, komponen-komponen campuran ni oleh sebab dia bercampur secara fizikal, jadi komponen ni boleh juga diasingkan secara fizikal juga. Okey, ada beberapa kaedah untuk mengasingkan campuran seperti penurasan, mengayak, pengekstrakan, menggunakan magnet, penyulingan, penyejatan, pengenapan, pengampungan, okey, dan sebagainya. Okey, kita tengok kaedah yang pertama. Okey. Okey. Kaedah yang pertama, penurasan. Okey, penurasan ni digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair di dalam suatu campuran antara cecair dan pepejal. Okey, dalam kaedah ini, campuran dituang ke dalam kertas turas berbentuk kon, okey, di dalam corong turas.
Jadi pepejal yang tidak larut akan terperangkap pada kertas turas. Cecair pula akan mengalir turun ke dalam bikar dan dikutip sebagai hasil turasan. Okey, contoh dia apa? Contoh pasir dan air. Jadi bila campuran pasir dan air dituang, pasir akan melekat pada kertas turas, air akan turun ke bawah dan dikumpul di dalam bikar. Okey, seterusnya kita ada kaedah penyulingan. Okey, ini adalah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur. Okey, cecair-cecair terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, ingat lagi tak pelajaran kita yang dulu bahawa setiap bahan mempunyai takat didihnya yang tersendiri. Okey, dalam kaedah ini campuran dipanaskan sehingga ke takat didih. Okey, contoh dalam gambar ni kita ada campuran air dengan perwarna makanan. Okey, pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, suhu 100 darjah Celsius ialah takat didih untuk air. Jadi air ni akan mendidih. Jadi air mendidih, kemudian bentuk wap. Wap air akan naik. Okey, dia akan naik dan masuk ke dalam salur penghantar. Okey, wap air yang masuk ke dalam salur penghantar akan terkondensasi menjadi air semula di dalam tabung uji. Okey, jadi dia masuk sini, di kawasan sejuk ni dia akan mula terkondensasi. Okey, kerana apa? Tabung uji telah disejukkan menjadikan suhu di dalamnya di bawah 100 darjah Celsius. Okey, kaedah yang ketiga. Okey, kita tengok kaedah yang ketiga. Okey, iaitu pemisahan menggunakan magnet. Okey, tarikan magnet boleh digunakan untuk mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dan tidak bersifat bahan magnet. Okey, contohnya kita nak misahkan serbuk besi daripada campuran serbuk sulfur dan serbuk besi. Okey, apa yang perlu kita buat? Anda hanya perlu mendekatkan magnet kepada campuran tersebut. Jadi, serbuk besi akan tertarik kepada magnet dan akan meninggalkan serbuk sulfur di dalam bikar. Okey, kaedah keempat pula ialah kaedah pengenapan. Okey, kaedah pengenapan ni boleh digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan bahan pepejal yang tidak larut dalam cecair itu. Okey. Jadi dan terenak di dasar. Okey. Jadi campuran tersebut hanya dibiarkan sehingga pepejal termendap di dasar bekas. Okey, kemudian cecair di bahagian atas akan dituangkan ke bekas lain. Okey. Jadi contoh kalau kita ada tanah dan air, campuran tu kita biarkan saja, kamu akan tengok tanah akan termendap di dasar, air akan berada di atas. Jadi kita asingkan saja air ke dalam bekas yang lain. Okey. Seterusnya kita ada kaedah pengapungan. Okey, kaedah pengapungan boleh digunakan untuk mengasingkan bahan yang tidak larut dan terapung di atas permukaan air. Okey, sebagai contoh minyak. Okey, kita ada minyak dengan air. Okey, minyak mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada air. Oleh itu, minyak terapung di atas permukaan air. Jadi, corong pemisah dapat digunakan untuk mengasingkan minyak dan air. Jadi, apa kita buat? Kita buka aja pili, air akan turun. Okey, sampai dekat minyak, kita pun tutup pili. Jadi, kita sudah berjaya memisahkan minyak dan air. Okey. Kaedah yang terakhir ialah kromatografi. Memandangkan kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan, kromatografi digunakan untuk jumlah campuran yang sedikit.
Okey, kaedah ini biasanya digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Okey, dalam kaedah ini, hujung sejalur kertas turas yang dititiskan tumpuk pewarna dicelupkan ke dalam air. Okey, air diserap dari bawah ke atas melalui tindakan kapilari. Okey, pigmen warna ni dalam pewarna akan melarut dalam air dan akan bergerak bersama air pada kadar yang berbeza. Okey, demikianlah sahaja penjelasan cikgu pada hari ini. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.